Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Itu dah bagi salam 2 kali. Baru dengar sekali ke? Tak dengar sangat je. Tak dengar sangat. Dengar putus, suara putus-putus ke? Suara jauh ke? Tak jelas. Tak jelas. Suaranya jauh. Okey, sekarang macam mana? Sama ke lebih baik? Sama. Sama jauh? Sama jauh ke suaranya? Alamak, Ya. sudah maksimum dah ni. Okey, teacher nak buat soalan lah. Kita nak tengok beberapa jenis soalan. Kita sambil buat lah Boleh Okey, teacher. Okey, nampak yang teacher share? Nampak. Okey, yang manakah merupakan elektrolit? Didi. Didi tak ada. Didi and fan ada. Okey, kenapa asid etanoik cair itu sejenis elektrolit? Sebab dia ada Ion. ion yang Bergerak bebas. yang bebas bergerak. Okey. A, B, C tu semua bukan elektrolit sebab dia wujud dalam bentuk Pepejal. bukan pepejal, wujud dalam bentuk huruf M. Kenapa A, B, C bukan elektrolit? Sebab dia wujud dalam bentuk Bentuk. bentuk apa? Kenapa A, B, C tak boleh jadi elektrolit? Sebab dia wujud dalam bentuk Molekul. molekul. Okay, so kalau minta sebab, sebab kenapa dia jadi kenapa dia boleh jadi elektrolit, sebab dia mempunyai ion yang bebas bergerak. Kenapa tak boleh jadi elektrolit? Sebab dia wujud dalam bentuk molekul. Okay. Terusnya, kita tengok yang bawah.
Nampak soalan 16? Nampak tak soalan 16? Teacher, suara teacher start lah teacher. Tak. Saya handphone saya. Okey, nampak soalan 16? Nampak. Okey, soalan 16. Kita tengok apa definisi pengoksidan yang betul. Dari segi oksigen, terima ke hilang? Terima. Terima. Jadi pilihan jawapan D salah. Betul. Ya. So kalau oksigen terima, hidrogen mesti Hilang. hilang. So A salah. Jawapannya B ke C? C. C, tepat sekali. Kalau bukan hilang, derma lah sama. Okey. Nampak soalan 21? Nampak. Okay, ini contoh sel elektrolisis ke sel kimia? Elektrolisis. Elektrolisis ya, sebab dia ada bateri, kita boleh tentukan positif atau negatif. Mana katot? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan, katot. Okay. So yang pergi dekat katot nanti cation ke anion? Cation. Cation iaitu ion bercas Positif. positif. Okay. So term anode, katot, cation, anion tu patut dah hujung jari lah. Okay. Soalan dia kata keamatan warna biru kuprum 2 sulfat semakin berkurang, yang manakah menerangkan pemerhatian itu? Cuba tengok jawapan. Okay, so kita tengok jawapan lah ya. Dalam larutan kuprum 2 sulfat ada berapa ion? 4. 4. Okay. Ion apa pergi ke katot? Hidroksida. Hidroksida. Hidroksida dengan Sulfat. sulfat. Okay, yang pergi ke anode? Hidrogen. Hidrogen dan Kuprum 2. kuprum 2. So bila kita dah terror lah nak tentukan semua ni, so pilihan jawapan A, B, C tak ada masalah. Mari kita tengok satu-satu. Ion hidrogen dinyah cas di katot. Apa maksud dinyah cas? Apa perkataan lain yang seerti dengan dinyah cas? Dipilih. So dekat katot tu ada 2 ion. So dia kata yang dipilih atau dinyah cas adalah hidrogen. Dekat katot. Salah lah kan? Dekat katot. Apa pula? Katot kan negatif. Salah lah kan A? Teacher yang salah lah. Kenapa tak ada orang tegur teacher? Terbalik tadi saya perasan. Ingat saya yang salah. Teacher yang terbalik ni. Teacher telah mengelirukan. Sorry. Kita undo. Balik. Terbalik.
Sebab kita confuse yang ion kat bawah tu pula. Okay. So sini tadi, sorry. CO2 plus dengan H plus. Cu2 plus, H plus. H plus. OH negatif, SO4 2 negatif. Tengok jawapan A. Ion hidrogen dipilih sebagai charge di katot. Betul ke? Cu2 plus dengan H plus, kita pilih H. Tak. Tak, sebab Cu dekat bawah H kan? A salah. B. Kalau dekat anode, dipilih ion hidroksida. Ion hidroksida dekat bawah. Betul ke? Ion hidroksida dekat bawah sekali pun. Okay, tak apa, kita tengok jawapan C. Ion sulfat dipilih untuk charge di anode. Okay, dia nak ion mana ni? Oh, sebab dia kata pasal warna biru. Okay. So, Kak Mata warna biru. Okay, jawapan C pun salah sebab ion sulfat ni kita tak pilih sebab dia bukan dekat bawah. Sekarang kita nak pilih sama ada B atau D. Okay, kalau ikutkan, memang dekat anode kita akan pilih OH negatif sebab dia bawah sekali. Dekat katot, kita akan pilih Cu2 plus sebab dia bawah sekali. Okay. Tapi soalan ni dia cakap pasal keamatan warna biru. Keamatan warna biru berkurang makna ion kuprum dekat dalam elektrolit tu dia dah tak ada. Dia tak ada tu makna dia pergi mana? Dia pergi dekat anode ke katot? Anode. Ion kuprum. Katot. Katot. Kuprum kan Cu2 plus. Right Betul. kan? Dia charge positif pergi ke negatif. So dalam larutan kuprum bersulfat ni, dalam elektrolit ni asalnya ada banyak ion kuprum. Ion kuprum kan warna biru. So soalan kata keamatan dia semakin berkurang. Sebab ion kuprum tu dah pergi, dah tak ada dalam elektrolit tu. Soalan teacher, mana? Dia pergi dekat elektrod Carbon katot. So jawapannya adalah D. Walaupun jawapan D tu betul, memang ion hidroksida dinyatakan di anode, tapi dia tak menerangkan warna biru tu. So kalau jumpa soalan pasal warna biru, dia tengah cakap pasal ion kuprum. Okay? Soalan seterusnya. Teacher. Ya, Nak tanya boleh? silakan. Anode tu memang kalau saudara bagi soalan elektrolisis kan, anode tu dia mesti belah kiri Tak, jangan hafal anode belah kiri. Anode Kalau dia tak bagi tahu. tak bagi tahu ada dia elektrolisis kan? Elektrolisis maknanya dia ada bateri. Tengok charge kat bateri tu kan? Ya, tengok bateri sahaja. Kita tahu yang panjang ni positif kan? Makna itulah anode. Okay. Tapi dia tak semesti belah kanan. Dia mungkin boleh lukis macam ni. Kan, ini yang positif dekat kiri pula. Ni anode kan? Jadi tak boleh hafal anode mesti belah kanan atau belah kiri. Tengok bateri. Okay? Kalau sel kimia pula di sini. Mari kita tengok gambar yang ni. Nombor 26 ni. Ini sel kimia sebab tak ada bateri. Elektrod yang digunakan adalah kuprum dan argentum. Macam mana kita nak tentukan mana positif, mana negatif? Ingat tak teacher ajar? Macam mana nak tentukan siapa negatif, siapa positif? Tengok yang siapa atas siapa bawah. Siapa terletak lebih atas dalam sel elektrokimia, dia akan jadi elektrod Positif. atas. Negatif. Ingat macam ni, atas ni selalu dia atas ni ketua, raja, selalu zalim. Orang-orang kat atas ni, so dia bersifat mazmumah. Tu dia jadi elektrod negatif ke atas. Ingat macam tu. So pentinglah kena
di elektrokimia? Antara kuprum dengan argentum siapa kat atas? Kuprum. Kuprum. So ini adalah terminal negatif. Ini terminal positif. Siapa anode katot? Negatif anode. Negatif anode. Ya. Negatif katot. Itulah perbezaan elektrokimia dengan sel kimia. Elektrolisis dengan sel kimia. Nama dia tak sama. Okey. Nanti elektron bergerak dari mana ke mana? Anode ke katot. Anode ke katot. Dari negatif ke positif. Dia tak sama macam bateri. Kalau bateri, dia dari Positif ke negatif. positif ke negatif. Tapi tetap anode ke katot. Siapa yang confused tu, nanti lepas habis kelas tulis balik ke, berzikir sikit ke, nanti ingatlah. Okey, tengok jawapan A. Kupra menjadi lebih tebal. Betul tak? Tadi kita dah bincang dah. Arus tu dari negatif ke positif. Salah. Salah, sebab patutnya kupra ni akan jadi semakin Nipis. tipis. Sebab tu pentingnya kena tahu arah arus tu. So B betul ke salah? B. Salah. Salah lah juga. Salah. Betul terbalik tu. Okay, tengok jawapan C dengan D. Yang mana betul? Kita pernah cakap dalam kelas. Diode. Ya, jawapannya D. Sebab kita ada cakap keak mata warna biru sama ada berkurang atau kekal. Bertambah ni takkan berlaku. Takkan berlaku warna biru tu makin pekat. Tak ada. Mana datang tiba-tiba warna pekat pula? Kalau warna makin pudar, ialah ion kuprum tu dah pergi ke elektrod. Kalau tak berubah, makna ion kuprum tu masih ada dalam elektrolit. Kalau bertambah tak logik. Mana datangnya kalau bertambah tu? Okay? Soalan setakat ni? Tak ada. Nanti kalau ada nak soalan terus tanya Kita proceed dulu. Teacher, Ya. kalau kat yang kalau nak kahwin tu, kalau makin atas makin negatif ke positif? Kalau di atas dia jadi terminal negatif. Itu ke soalannya? Okey. Okey, seterusnya. Okey, Raja menunjukkan susunan radas untuk menyadu kunci besi dengan rod argentum. Okey, cuba tengok Raja tu. Tekan sikit. Okay. Ya, kalau kita nak sadu kunci ke, sudu ke, garfu ke, yang kita nak sadu tu mesti kena letak dekat terminal Katot. negatif. Negatif, Katot. betul. Sebab arus kita nanti dari positif ke negatif. Lepas tu elektrolit kita mesti sama dengan elektrod yang dekat Anode. okey. Bagaimana ion dinyacas di katot? Menderma. Katot. Menerima. Katot menerima. Terima. Okey. Katot terima, anode derma. Dalam larutan argentum nitrat ada berapa ion? 4. Okey. Tapi kalau siapa ingat masa kita belajar sadu kunci, kita belajar penulinan logam, dia punya persamaan setengah tu terbalik. Kan? Tengok jawapan A, B, C, D. Yang mana betul? Atau yang mana salah lah. Kenapa? Yang mana betul Yang mana terbalik tu? B kan? Tapi takut juga ada dua pilihan jawapan. Okey, kenapa jawapannya B? Anode, dia derma. Betul tak ni derma? Katot terima, betul tak?
Betul. Dia tak akan melibatkan ion hidrogen, ion hidroksida, tak ada. Kalau cerita tulinkan logam, cerita sado-sado ni, tak ada ion lain selain pada ion logam tu. Kalau argentum, argentum lah. Kuprum, kuprum lah. Besi, besi lah. Argentum. Okay, konsep ni kena ingat derma dengan terima tu. Kalau terfikir soalan, terus tanya ya. Okey, soalan yang habis. Okay, dalam satu set tu, paper 1, kalau level SPM lah kan, banyak soalan bab redox dengan elektrokimia ni. Dalam satu set tadi tu teacher ambil dalam 5 soalan tu. Okay, terusnya. Nombor 5. Saja menunjukkan susunan radar sebagai elektrolisis. Nampak mentol tu menyala kan? Hello? Nampak. Nampak. So makna S tu sejenis elektrolit ke bukan? Ya. Ya elektrolit kan? Jadi cari ABCD yang mana elektrolit? C. Apa alasannya? Larutan natrium klorida Mempunyai ion yang bebas bergerak. betul. Kenapa ABD tak boleh jadi elektrolit? Molekul. Wujud dalam bentuk molekul. Okey. Okey, kita scroll bawah. Okey, soalan 11. Elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Okey, siapa nak terangkan rajah 2 ni dari segi anode, kathod, anion, cation tu pergi mana? Siapa nak terangkan? Siapa nak test power? Teacher terang, teacher makin pandai lah. Saya. Silakan Daniel. Kuprum 2 ke kathod. Sulfat ke anode. Lagi? Hidroksida ke anode. Hidrogen ke kathod. Okey. Iman, Ya, saya. ion-ion yang Daniel sebut tadi tu pergi ke anode kathod tu betul tak? Betul. Cuba bagi tahu ion mana yang dipilih untuk dinyacas dekat anode. Bagi sebab. Dekat anode ion hidroksida yang dipilih sebab dia punya nilai dia paling lebih positif. Bukan. Kedudukan di dalam struktur kimia tu dia lebih bawah daripada ion sulfat. Kalau tengok dekat nota, dia ada struktur kimia yang kalau nak kahwin tu ion positif. Ada satu lagi ion-ion negatif tu. Dia dekat bawah sekali. Sebab tu kita pilih ion hidroksida. Okay, dekat kathod. Afiq Aiman, nak pilih siapa? Kuprum 2. Sebab? Sebab dia lagi atas dalam Bawah. bawah. Bawah hidrogen dalam Dalam siri ke apa? Elektrokimia. Okey. Okey, so bila kita dah tahu mana ion yang pergi, mana ion dipilih, bolehlah kita jawab ABCD tu. Apa jawapannya? Imran?
Yang tertarik kan, kau yang dipilih. Baca je lah soalan ni tak apa. Ah. Asli. Kan soalan tu baca betul-betul dia kata yang tertarik. Tapi tadi memang teacher bincang. Pergi tu siapa, pilih siapa, teacher memang teacher tanya. Tapi tengok balik soalan yang tertarik. Apa jawapannya? Si, cacing. Okay, tepat sekali. Siapa Mion ni? Ha? Mion? Damian. Oh, okay. Itu nama manja Tengok soalan lain. Okay, next. Soalan 21. Dia tak cakap X tu elektron apa. Tapi soalan dia nak memberi bacaan tertinggi. Ifan, tolong salin si elektrokimia dekat sini. Boleh salin kan? Boleh type? Kalau nak salin. Baik. Sekejap, nak try sikit-sikit dah boleh tak? Sekejap kita try. Tak boleh aja besar sangat. Siapa nak tulis elektrokimia, tolong seorang. Tak hafal lagi dah tu. Siapa nak type elektrokimia? Hello. Mula apa? Kalium. So, Natrium. so, Kalsium. so, Magnesium. so, Aluminium. so, Zinc. so, Ferrum. so, Platinum. so, Lambung. so. Hidrogen. Hidrogen. Cuprum. Argentum. Aurum. Hafal tak ni? Nampak? Tak hafal tak? Wah, hafal tak? Bila nak hafal ni? Siapa yang tak hafal lagi memang susah nak jawab ni sebab kita nak tahu kedudukan di mana, siapa yang lebih atas, nanti nak tentukan elektronegatif positif. Macam contoh soalan ni. Macam mana kita nak pilih X? Dia nak bacaan tertinggi. Makna X tu mesti Atas, Kedudukannya Atas. memanglah atas. Semua tu atas. Kupram. paling atas. Paling Pilih atas. Tak ada paling Tak tapi tengok jawapan juga. Malaysia. Tanya kita jawapan pula. Macam mana kita nak pilih X ni? Cuba bagi tahu teacher ayat senonoh sikit. Macam mana nak pilih X tu? kena lebih jauh. Pilih logam yang kedudukannya paling jauh daripada kuprum. Sebab bila paling jauh, jarak dia paling jauh, makna bacaan voltan dia paling Tinggi. So jawapannya? Magnesium. Okay. Padam pula. Cuba nak buat juga ni. Dia kena pasangan logam memberi bacaan voltmeter paling besar. Dia kena buat jalan kerja tu. Siapa nak cuba? Korang boleh tulis tak? Macam nak buat ni? Jom kita buat sama-sama. Cuba guide teacher. Mula nak buat apa? Hello? Hello?
Ya. Cuba guide teacher mula nak buat apa. Terus buat sama-sama ni, tunggu korang kan kalau korang Cari senang. yang paling tinggi bacaan. Okey, lepas tu? Lepas tu buat dulu yang paling tinggi dulu. Okey, siapa atas dia? Paling tinggi X. sekarang 3.5. XX. XX. X dengan Q. X atas Q. Mana tahu X atas? Sekejap. Q lah. Q. Mana tahu Q? Jangan senyap. Cuba bincang. Kenapa? Sekarang ni memang betul kita kena mula dengan bacaan paling tinggi 3.5. Tapi macam ni kita tak tahu siapa atas siapa bawah. Hello. Ya, teacher. Bukan biasa dia bagi tahu ke? Mana? Dia bagi tahu mana-mana? Biasanya lah. Memang dia bagi tahu. Bacalah soalan. Dia menunjukkan kekuatan persamaan dengan kualiti marat. Kelebab X terletak paling bawah. Oh. Tak boleh expect lah mesti jawapan ada kat tepi ni. Tak semestinya. Tapi mesti dia dah bagi. Kau siapa atas siapa bawah? Q atas, X bawah. Mana tahu? Sebab tu Dia pada logam X paling letak bawah. paling bawah dalam Dia struktur cakap kimia. dah logam X letak paling bawah. So maknanya Q tu jauh lah kan dengan X? Jauh. Paling jauh lah Q dengan X ni. Macam tu. 3.5. Okay, lepas tu? Paling sikit. 9. Kau sampai 9. Berapa ni? 1.6 S dan S. S atas X. 1.0. Kosong ke tu? Alamak. 1.6. S tu S6P. Dia kat dalam 2.7. Soalannya, asal logam manakah boleh bacaan voltmeter yang paling besar? Apa ni soalan ni? R dengan Q. So maksudnya dia tak termasuk X kan? Okay, cuba tengok kalau QS, PR, QR, PQ. RQ. Mesti kita nak tengok logam yang paling jauh kan? Tak payah susah kira. Kita tengok logam yang paling jauh je. UX. X tak ada jawab, dalam pilihan jawapan tak ada X. QR. QR. Jawapannya C. Faham tak? Faham ada soalan tak pasal sel kimia ni? Sel kimia, tak ada nanti kau terfikir tanyalah. Okay, tengok soalan bawah dekat. Okay, tiup you. Soalan 44. Tolong jawab.
Okey, soalan Tio Yu. Siapa yang nak revise tadi tu lupa mana yang mengalami pengoksidaan penurunan. Macam mana nak tentukan mana positif negatif, ingat tak? Dah cek nota? Dah. Dah cek nota ke? Jawapannya A kan teacher? Terangkan. Sebab larutan ferrum sulfat ni ejen penurunan. Mana-mana? Ha? Sulfat. Ferrum sulfat ejen penurunan. So karbon P mengalami pengoksidaan. Okey. Terminal apa tu? Ha? Terminal positif ke negatif? Negatif. So sebaliknya lah air bromin tu. Siapa tak setuju dengan Imran? Ada orang tak setuju? Dia patut buat sambil tengok nota ni, sambil ingat balik kot siapa-siapa yang terlupa. Itu teacher tekankan masa kelas, ejen pengoksidaan. Teacher tulis OA ni, oxidizing agent lah. Ejen pengoksidaan yang popular selain daripada air bromin, air klorin, apa lagi? Iodine. Helium dikromat. Ya, kalium dikromat. Berapa tu? 6. Kalium dikromat 6 beresid. Satu lagi kalium apa? Manganat. Kalium manganat tu. Manganat 7 beresid kan? Itu je ejen pengoksidaan yang korang kena ingat. Selain daripada tu, itulah ejen penurunan. Okay? So ejen pengoksidaan akan mengalami proses penurunan. Kita tulis R for reduction. Ikutlah korang punya short form masing-masing. Dia jadi terminal positif. Betul, jawapannya A. Tepat sekali. Okay, soalan YouTube ni pun popular juga untuk soalan redox. Lagi tak bawah. Okay, tengok soalan yang lain. Kita satu. Kita kuat. Hafiz Zakwan. Ya. Jawapan nombor 12. Apa jawapan nombor 12? D. Ha? D. D donkey? Damien. Damien. Setuju tak? Hafiz Zakwan cakap jawapannya D donkey. Salah. Dah tukar dah? Tukar. Apa? Sekejap. Kejap. Ini Confuse larutan dengan leburan. lebur tu dia tak ada air. Dia just leburkan je.
Iya. Lah. Ini kalau dah rumah terbakar ni, bomba ni nak pergi ke tak pergi ni rentung dah orang tau. Tahu bomba? Bomba ni. Okey, 12 jawapannya A. Jangan confuse dah leburan dengan larutan. Sebelum tanya asid lagi. Asid berapa? Asid ada berapa ion? 3. 3. Okey, nombor 13. Nabil. Oh, Nabil. Ni panggil-panggil tak dengar ni. Ismail. Ya. Nombor 13 jawapannya apa Ismail? Kau hai-hai je Ismail nombor 13. B. B. Leburan naftalena. Farisha, betul tak jawapan tu? Saya jawab C. Kenapa B tak boleh? Sebab liburan tak tahu lah je. Jawapannya betul C. Tadi kita dah bincang dah, masuk lambat. Jawapan C tu memang betul elektrolit. Sebab apa Irfan? Apa? Kenapa C tu menjadi elektrolit? Sebab dia apa ni? Ion dia bergerak bebas. Kenapa A, B, D tak boleh Afiq Aiman? Molekul. Janganlah sebut molekul je. Wujud dalam bentuk molekul. Ayat tu elok sikit. Okay. Wujud dalam molekul. Ya, okey. Seterusnya. Nabil, kalau nak teacher panggil menjawab, jawab Apa tu? Buat apa ni? Okey, soalan 34. Persamaan berikut mewakili satu tindak balas redox. So ni redox yang mana Iman? Pengoksidaan ke penurunan? Ni redox. Sorry. So dia berlaku dua-dua, pengoksidaan dan penurunan. Iman bagi tahu teacher, apa bahan yang mengalami penurunan? Kuprum. Ion kuprum mengalami penurunan sebab apa? Sebab nombor peroksidaannya. Tak habis cakap nombor peroksidaannya? Nombor peroksidaannya berkurang dari positif 2 kepada 1, positif 1. Kosong. Kosong. Sama. So ni proses penurunan. Kita buat R. Reduction. Okay. So magnesium kepada ion magnesium ni mengalami proses pengoksidaan sebab nombor pengoksidaan dia bertambah dari kosong kepada Positif 2. positif 2. Okay, proses pengoksidaan. Farisha? Ya, saya. Cuba tengok dekat persamaan kimia tu. Bagi tahu teacher, mana ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan, Ejen pengoksidaan. proses penurunan. Siapa dalam bahan ni, ada 4 bahan ni, ada 2 bahan ni, magnesium dengan ion kuprum. Soalan teacher, yang mana adalah ejen penurunan? Teacher tanya apa tadi? Lupa dah. Ejen Ejen penurunan. Siapa ejen penurunan? Magnesium Magnesium. ke kuprum? Magnesium. Magnesium adalah ejen Penurunan. setuju.
Daniel? Daniel? Magnesium, Farisha kata ejen penurunan. Setuju tak? Tak. Tak setuju, kenapa? Sebab dia berlaku pengosidaan. Sekejap. Kan dah tertukar dah. Aku nak tanya Daniel dan Damien yang jawab. Boleh lah, tak kisahlah. Ya. Kena panggil Mion lah, Mion Betul kena panggil Daniel, panggil Adham. Gitu. Tanya orang lain lah. Tanya, siapa yang pernah tanya Nabil. Iman. Iman? Nak tanya Asfar tak periksa kan? Saya. Imran, setuju tak dengan Iman cakap tadi? Iman Setuju. Iman pula. Farisha cakap magnesium ejen penurunan. Setuju? Setuju. Bagi sebab kenapa? Sebab dia berlaku pengoksidaan. Mengalami pengoksidaan. Mengalami. Okay. So at this stage patut tahu kenapa dia ejen tu, kenapa dia ejen ni, proses apa yang dia alami, nombor pengosidaan dia bertambah, berkurang. Okay. So sekarang pilihlah pernyataan mana yang betul. Ion kulkum dioksidakan? Salah. Salah. Patutnya Turunkan. Ion kulkum adalah ejen penurunan? Salah. Salah. Patutnya ejen? Pengoksidaan. Atom magnesium mengalami pengoksidaan? Betul. Betul. Sebab tu sebelum tengok pilihan jawapan, kena kaji dulu bersamaan yang pendek ni. Ada orang dia sambil jawab, sambil tengok. Tapi kalau teacher tak prefer macam tu sebab kita akan confuse. Kita akan tertipu dengan jawapan kita sendiri. So kena tengok dulu persamaan tu. Okay, tak ada soalan so far. Terus stopkan kita kalau ada soalan, tengok bawah. Menarik soalan ni. Lagi. Okay. Unsur M merupakan logam dengan nombor pengoksidaan positif 1. Okay, biasa kalau nombor pengoksidaan positif 1 tu, charge dia? Dia kata nombor pengoksidaan positif 1. Makna charge dia? Positif 1. Posisi 1. Satu positif. Positif. Okay. Tindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan sebatan M2O. O2 negatif kan. So kalau kita silang memang akan dapat M2O. Soalannya, kita tahu ni M positif ni. Apakah unsur yang mungkin bagi M natrium boleh? Tak. Boleh. M positif ni. Jangan ingat M tu magnesium. M tu nama simbol unsur je. M ni charge dia positif. Sebab boleh. nombor pengoksidaan dia positif 1. Boleh Boleh natrium? plus. Argentum boleh? Boleh. Kalsium boleh? Asal dulu kalsium? 2 je. Tak apalah. Gila dah. Jawapan sama. Bayang 1 dan 2. Okay. Kalsium dah mengong. Kalsium. Bukan. Sabun. Habis. Nampak? Biarlah abang kakak nampak. Nak tunjuk mama banyak soalan ni. Kalau tak pandai juga tak tahu lah. Memang banyak kena jawab sebab kita habis soalan dalam kerja. Teacher, Ya. sana nak kira nombor pengoksidaan. Masa nak kira, okay, nanti kalau rajin lepas ni tengok balik teacher bagi nota
peraturan nak tentukan nombor pengoksidaan. Ada 7 ke 8 tak silap. Tapi kita bagi tahu yang asas je lah. Macam nak tentukan nombor pengoksidaan. Mana? Okay, pertama untuk semua unsur. Unsur lah. Atom dan molekul. Nombor pengoksidaan dia mesti kosong. Nombor pengoksidaan kosong. Contohnya atom tu semua jenis logam lah. Argentum, ferrum, plumber, magnesium. So kalau disebut atom, nombor pengoksidaan dia kosong. Molekul pun sama. Kalau disebut gas, hidrogen, oksigen, daripada unsur yang sama lah. Molekul tu unsur dia punya nombor pengoksidaan kosong. Lepas tu saya bagi tahu yang senang-senang Okay, kalau biasanya nombor pengoksidaan untuk ion adalah sama dengan charge dia. Contoh kita ada ion Ag+. Makna nombor pengoksidaan dia Positif 1. positif 1. Tanda ni penting kena letak Tak boleh tulis 1 je, tak boleh. Sebab kalau negatif memanglah kan. Contoh ion klorida. Berapa nombor pengoksidaan dia? Negatif 1. Negatif 1. Nombor pengoksidaan ion magnesium. Positif 2. Positif 2. Kalau tengok betul-betul dia tak sama Kalau kita tulis dekat charge, kita dahulukan nombor 2 positif. Kalau kita tulis nombor pengoksidaan, kita dahulukan simbol dia. Positif atau negatif. Tak boleh tinggal. Okay? Itu kalau ion yang kita panggil ion monoatom. Tapi kalau ion polyatom, contoh kita ada NO3 negatif. NO3 negatif. Hasil tambah nombor pengoksidaan dia sama dengan kosong. Contohnya N kita tak tahu berapa, kita ganti dengan X. Okay, tambah. Berapa nombor pengoksidaan ion oksida? Teacher, kenapa dia punya jumlah tu kosong? Negatif 1. Sorry, negatif 1. Ah. Hasil tambah ion polyatom sama dengan charge dia. Betul-betul. So sama dengan negatif 1. Okay. Sekarang kita nak cari N sebab N ni kita tak tahu. Kita gantikan dengan X. Tambah 3. Okay, berapa nombor pengoksidaan? Negatif 2. Ion oksida negatif 2. Okay, sama dengan negatif 1. So kita boleh tahulah nombor pengoksidaan N. Macam tu. Biasa untuk ion polyatom, dia akan suruh kita cari nombor pengoksidaan unsur yang bergaris. Tapi kita kena tahulah hasil tambahnya berapa. Kalau ion polyatom hasil tambah dia sama dengan charge dia lah. Tapi kalau molekul yang macam contoh air, air hasil tambah dia sama dengan kosong. Sebab dia kategori molekul. Molekul yang sama unsur ke tak sama unsur ke. Okay. So tengok balik antara 7 atau 8 peraturan tu pun yang biasa jumpa dalam separuh je. Tapi sebenarnya yang banyak ditanya macam itulah ion monoatom, polyatom. Peraturan pertama tu paling penting. Untuk semua atom dan molekul, nombor pengoksidaan dia kosong. Okay. Nabil Ashraf. Ya, teacher. Nombor 1, nombor 5 jawapannya apa? Sekejap, teacher, sekejap. Sekejap tu tengah tengok jawapan ke tengah tolong mak? Ke tengah atas motor? Tak. Ayuk. D, teacher, D. Hafizah Kuan, setuju tak? Sekejap. Sekejap lagi.
Nabil jawab D setuju tak Hafiz Akuan? Setuju, kot. Puan ada kod pula. Tak lah. Setuju, kot. Mana Mion tak ada dah. Hafiz Aiman. Betul Tanya tak? Imran. Hafiz Aiman Ayah. setuju tak jawapannya D? Siapa? Jawapannya D, donkey. Diorang jawab D, setuju tak? Tak pasti lah. Ifan, macam mana Ifan? Setuju tak? Setuju je. Ya, saya setuju. Jawapannya salah. Sebab adjektif Florida adalah garam tak larut. Si. Jawapannya Siapa suruh aku setuju dia? Fidakuan. Mak. Left. A dengan B sah-sah salah sebab dia wujud dalam bentuk molekul. Okay. C dengan D tu orang mungkin akan keliru sebab kita tahu dia ion. Teacher kata ion ada 2 suku kata, lepas tu kat depan tu logam. Sekarang C dengan D ni ion, betul. Dua-dua tu memang dalam bentuk ion, tapi D adalah dalam bentuk pepejalan sebab dia garam tak larut. So jawapannya C. Okay. So dalam ni ada bab garam pun ada juga. Kita tahu mana garam larut tak larut. Ismail, apa jawapannya ni? Betul. Belum jawab lah. Oh, belum Ismail B. jawab. Ismail jawab apa? Ismail. Dia ketak budak ni. Ismail. B. Donkey. Boy. Daniel. Adham. Salah. Apa jawapannya? Pandai sangat. Pandai Lupik. Apa? Apa? Fred? Kejap. Lambat Lupik lah. Bagi tahu lah. Imran jawab kan, Imran? D. Kenapa D? Update jauh. Jauh. Indonesia jauh. punya Bawah kopi lah. tu. Pandai lah. Kacang lah kan suara ni. Tahu. Mantap. Ismail jawapannya donkey Cuprum sebab dia paling jauh. Kita kena pilih pasangan logam paling jauh. Baru kita boleh jawapan paling bacaan urutan paling tinggi. Nombor 14. Iman nak jawab, dia cakap. Tengok Iman nak jawab, dia cakap tadi. nombor 14. Kalau kita tengok tu proses pengoksidaan. Derma ke terima tu? Kita tengok dalam kotak ni. Derma ke terima? Derma. Derma. Okey. Pengoksidaan derma. So, mana jawapannya? Jawablah Imran. B lah. Kan? Elektron Salah. didermakan. Okey, betul. Didermakan oleh atom. Ke D? Betul lah, D. Oh D betul lah D. Didermakan. Perbezaan derma. Teacher. Ya, Derma dengan bebas tu sama ke? sama. Derma, bebas, hilang. Itulah perkataan yang biasa. Seerti. Faham, Daniel? Ulang. Ulang. 3 perkataan tadi tu apa? Derma. Faham. Apa 3 perkataan tu yang sama maksud tu? Faham kau. Derma, Bebas. bebas, Hilang. hilang. Mantap. Okay, Ya. soalan nombor. Yang tadi tu
Dia dermakan oleh atom ke oleh ion? Atom Atom, yang derma. Atom yang derma. Bila dia derma, dia menjadi ion. Kalau tengok kat atas tadi, zinc, anak panah, zinc, ion zinc. Okey, soalan 27, tindak balas ferrum, 3 oksida dan karbon. Nombor peroksidaan ferrum berubah daripada. Okey, soalan apa macam ni lah. Ni soalan contoh soalan nombor peroksidaan. Apa nak jawab? Ni ferrum. Okey. Tapi kita tahu ni nombor peroksidaan ni berapa ni? Okey, berapa nombor peroksidaan ni? Jawab Bil. Yang teacher bulatkan ni. 1 kan? Peraturan pertama ni atom. Kosong. Aduh, Pi. Alah lah Imran. Jangan keliru dengan nombor-nombor kat depan Sorry. Nombor-nombor kat depan ni semua untuk menyeimbangkan sahaja. Saya salah. Jadi kita dah dapat pilihan, dah dapat jawapan pun kan? Jawapannya apa? Apa Bil? B. Ya, D. B. D. Sebab berubah daripada tu kepada kosong. Ni memang kita cover. Yang ni, ni kan tercirit pula nak kira ni. Ni macam nak kira ni. Imran tahu. Sama dengan kosong. Sama dengan kosong kan? Saya nak kira kan dia ada cirit berik pula. Esok tak boleh periksa. Tapi Memang dia memang Akulah. kan? Dia masuk ke cirit berik. Asal kimia dia cirit. Menarik. Cikkan sikit. Okey, siapa nak terangkan Raja 10 ni? yang Apik tahu ni. Nabil. Apik. Siapa nak terangkan volunteer? Nabil tahu. Dia Iman kecil hati, tak panggil dia. Dari tadi dia cakap. Panggil dia je, panggil dia. Panggil dia. Iman. Iman. Iman, teacher tak panggil Iman ke? Aduh, dah lama. Iman Teacher nak jawab. rasa teacher langsung tak panggil Asfar. Teacher memang saja tak panggil dia. Asfar ada tak? Tu biar dia. Ada. Dia tak ada. Nangis Dia teacher. tak wujud lagi. Apa dia? Dia tak wujud. Asfar Dia ada tak? on, lepas tu dia tidur. Dia nangis. Siapa nangis? Asfar dari tadi teacher tak panggil sebab dia tak periksa. Kan, ketua murid. Kata motor ke apa? Mana ketua murid ni? Okay, siapa nak terangkan Raja 10 ni? Cepat-cepat dah 9 suku. Nah ini elektron aktif. Betul, dia tak aktif lagi. Betul. Siapa yang menipis, siapa yang menebal? Siapa menipis, siapa menebal? Kiri menipis. Kiri menipis. Sebab arus nanti ke sana kan? So ni menipis. Baiklah Im. Menebal. Terima Tapi pilihan jawapan pun tak mengelirukan. Pilihan B. jawapan senang kan? Dah dapat jawapan. Mana jawapan? B. Bola. Okay, nombor 31. Alhamdulillah. Nombor 31, kejap nak besarkan. Kira sekarang. 31. Dia tahu. Kira lah Pi. Malas tu. Dah kira ni. Dana pun dia cakap jawapan sama. Kan? Ui, pantasnya. Cuba tunjuk sikit jalan kira tu. Daniel nak tunjuk ke? Tak apa. Tak apa Tunjuk. pula. Dah tengok. Mana Aku tak tahu Mion je. ni? Mion dah menghilang dah Mion. Merajuk Merajuk teacher tak panggil. Lepas tu lagi Iman pun merajuk. Teacher tak panggil dia. Iman, kita buat 31 ni. Iman tengah jawab 32 tau. Uish, bahaya. Cepat siapa nak tunjuk jalan kira? Alah, sembang kencang korang ni. Jawapannya C. Tunjuklah jalan kira. Mana tu jalan kira? Saya tak Jalan tahu. kira bukan jawapan. Punya ni. Tadi tulis. Saya tulis. Buanglah Nanti. laptop tu. Nanti buruk. Tak tulis.
Boleh pun buruk juga. Ah, Betul lah, Tangan tak dia boleh. dalam. Sampai. Lagu orang ni. Hey, nama persediaan Y. So Y ganti dengan X. X tambah 4 kali Negatif 2. negatif 2 sama dengan Negatif 2. negatif 2. So X tolak 8 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 Negatif 2 tambah tambah 8. 8. So jawapannya Positif positif 6. benar. Okey. Soalan lagi tak soalan bawah? Kita habiskan set ni lah. Nanti kalau dah ada belajar, setiap soalan ni mesti laju je korang jawab. Hebat. Okey. Kau nak buat apa? Hello? Hai, Bisu dah? Mula buat apa? Jomlah buat sama-sama. Cari yang paling tinggi. Paling Ha. tinggi bacaan voltan adalah 815. okey. So siapa yang kat atas? Terminal latest. Cek bawah kan? Betul tak Z bawah? Sekejap. Betul tak Iman? Z X atas sekali, lepas tu Z. Tak. Kita nak bincang ni. Jangan laju sangat. Ni 1.15 ni. Bacaan ni paling besar. Y dengan Z. Siapa atas, siapa bawah? Z atas Y. Z atas Y. Terminal negatif kat atas Imran. Aduh Imran. Kau tak ingat lagi ni. Keliru. Biru apa? Nanti nak bagi ingat Iman. Ada tips tak? Ada tips tak? Kita Keliru dah lah. bagi, kita Tolong dah bagi ada. tips. Raja kat atas, selalu zalim. Diorang tak nak ingat dah. Teacher bagi tips tu. Cuba Iman bagi tips. Kod diorang ingat. Tak ingat. Iman. Saya ingat yang atas sekali negatif. Dia ingat macam Lepas tu tu je. bawah Tak payah nak Oh, bayar-bayar. dia semakin tinggi semakin negatif kan nilai not. Gantilah apa-apa pun. Okey, Yang yang, tu kan? yang paling Betul dekat tu. 0.5 X atas Y. Dekat je X atas Y. 0.5. Lepas tu Z atas X. So nak susun mengikut tertib menurun. Kena? Farisha. Menurun. Mula dari apa? Kiri. Menurun. Apa yang menurun? Ni susun X, Y dan Z mengikut tertib menurun. Tengok rajah yang teacher dah lukis kat belah kiri ni. Nampak tak? Nampak? ZXY. Lambat kan? Z, X, Y. Betul. Okay dah, teacher nak stop ni, ada soalan tak? Daniel ada tu, Daniel. Sebab malam ni, Imran pun ada. malam ni dah Eh. ada, jadi hari Khamis tak payahlah ada kelas kimia. Kita dah ganti malam ni. Daniel tanya Daniel. Ada soalan, order best untuk Brian projek tanya. soalan. Itu satu bab je lah, tak ada hal Agak- lah. agak Tak ada ada. pun, mesti soalan pendek je. TA dalam tangan lah. Allah. Hai. Tu kerja BI tak hantar lagi. Berapa orang nanti hantar? Nanti siapa hantar tu? Imran tak hantar. Mandai. Memang betul kan? Dia mandai ya. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Ada. Cepat tanya. Tapi susah nak tanya. Yang gebang tu. Tak payah tanya lah macam tu. Aduh, tutup mic. Dia nak tanya tapi dia macam alah. Tutup je mic, tutup je mic. Okey. Okay, boleh sambung study lagi. Tengok mana soalan-soalan yang kita dah bincang sebelum ni.
tengok balik nota, nak hafal sikit tu kimia ke. Masa ni nak skor sebab satu bab je kan nak study pun. Masa study tu rasa nak tanya soalan, message lah. Kod teacher masih belum tidur kan. Okay. All the best untuk paper esok. Jumpa hari Selasa kelas fizik dengan bio. Bye. Tata titi tutu. Thank you, Bye. teacher. Thank you,